Okay. Hello. Jadi morning kepada semua pelajar. Jadi hari ini kita akan memasuki bab yang keempat, iaitu bab berkenaan dengan keelektromagnetan. Jadi untuk yang pembelajaran kali ini kita akan melihat kepada daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Jadi dalam bab tingkatan 4 ini kita akan banyak menggunakan petua-petua tangan. Contohnya kamu gunakan petua tangan kanan, genggaman tangan kanan. Okey, yang pertama. Lepas tu Fleming, petua tangan Fleming ada dua, petua tangan Fleming kiri ataupun petua tangan Fleming kanan. Okey, jadi kita mulakan dengan 4.1 ni. Okay, so seperti biasa cikgu akan gunakan buku teks lah. Kalau ada tambahan nanti cikgu akan conteng-contengkan ataupun buat catatan di tepi lah. Okay, jadi yang pertama sekali kita akan belajar berkenaan dengan daya ke atas konduktor. Jadi kalau cikgu lihat dalam sukatan kamu tidak belajar berkenaan dengan konduktor pembawa arus. Okay, jadi cikgu andaikan, cikgu pun tak berapa pasti. Jadi cikgu andaikan kamu sudah belajarlah di menengah rendah. Jadi kita sebelum kita belajar daya ke atas konduktor pembawa arus dan dalam suatu medan magnet, kita belajar dulu medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus tu. Okay, contohnya yang inilah. Okay, so konduktor pembawa arus. Konduktor ialah apa-apa bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Let's say lah ini ialah konduktor. Jadi sini disambungkan dengan terminal positif, yang ini disambungkan dengan terminal negatif. Jadi mana arah pengaliran arus dia? Dia adalah daripada positif ke negatif kan. Jadi kalau kamu jumpa konduktor ataupun satu dawai yang mengalirkan arus elektrik, yang pertama kamu mesti tahu arah pengaliran arus. Yang kedua, untuk melukis dia, kita guna petua genggaman tangan kanan. Yang ini tidak dimention dalam silibus tingkatan 5 kamu. Jadi mungkin kamu sudah belajar di menengah rendah lah. Tak apa, kalau kamu lupa kita refresh balik lah. Petua genggaman tangan kanan, kita macam ni guna tangan kanan kamu genggam dia. So ada dua benda yang kamu perlu tahu. Okay, apabila saya genggamkan, apabila kamu genggamkan, ibu jari ini menunjukkan arah arus. Ini menunjukkan arah arus. Kamu genggamkan macam di mana arah arus tu, di situ kamu tunjuklah. Ini adalah arah arus. Lepas tu keempat jari telunjuk ni itu menandakan arah medan magnet. Kalau arus ke atas, medan magnet dia adalah lawan arah jam. Kalau dia ke bawah, dia adalah ikut arah jam. Jadi itu cara dia lah. So kalau mengikut contoh yang ada di depan tu, kalau dia ke atas, positif ke atas. Jadi apa arah medan magnet dia? Jadi kamu tahu kalau konduktor pembawa arus, medan magnet dia adalah berbentuk bulatan ataupun kita panggil sebagai circular magnetic field. Jadi dia beginilah. Jadi kalau dia ke atas bermaksud dia lawan arah jam kan. Kamu boleh demo sambil kamu dengar, kamu boleh cubalah. So dia adalah lawan arah jam. So begitulah corak dia. Of course kalau dia semakin dekat dengan, kalau dia dekat dengan konduktor tu, dia lebih rapat lah. Kenapa dia lebih rapat? Menandakan kawasan itu dia lebih kuat maksudnya. Kalau semakin jauh dia semakin jaranglah dia punya garisan menandakan kawasan dia di mana daya kekuatan medan magnet dia adalah semakin lemah. Jadi kita lihat contoh ni dulu walaupun tak ada dalam buku teks. Andai kata dalam soalan dia suruh kamu lukiskan corak medan magnet yang terbentuk di atas pada rajah tersebut. Jadi apa yang kamu perlu buat? Yang pertama sekali kamu tentukanlah kutub dia. So sini adalah positif, ini negatif kan. Arus mengalir. Kita tahu bahawa arus sentiasa mengalir daripada positif ke
negatif. Bermaksud sini positif, ini ialah negatif. Mana arah pengaliran arus dia? Ke bawah kan? Kalau dia suruh kamu lengkapkan, sama juga gunakan petua genggaman tangan kanan, dia ke bawah. Kalau dia ke bawah, macam mana? Dia adalah ikut arah jam. So, apabila kamu lukis di sini, lukislah. Tak payah lukis banyak sangat lingkaran dia, mungkin kamu lukis. Mula-mula dia rapat. Semakin jauh, semakin cukup. Lepas tu, apa komponen yang paling penting ialah komponen arah dia. Okey, arah dia adalah ikut arah jam. Okey, tandalah arah dia. Dia punya arrow tu semua lukis dengan jelas. Okey, so itu adalah sekiranya dia suruh kamu lengkapkan corak medan magnet di atas kertas tu lah. So itu ialah untuk konduktor yang ada pengaliran arus. Okey. Jadi yang kedua, selepas kita belajar medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus, kita belajar pula medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal. Okey, yang ini yang magnet kekal. Kalau magnet kekal, macam mana corak dia? Okey. So biasanya magnet dalam fizik ni dia letak dua kutub lah. Okey, dua kutub yang berbeza, north to south. Ingat, kalau corak medan magnet dia mesti bergerak daripada utara ke selatan, tetapi untuk pelajar fizik saya lebih gemar gunakan north to south. North tu ialah utara ke selatan. Okay, ingat north to south, bukan south to north dia punya garisan tu. Jadi apabila kita lukis medan magnet, corak medan magnet untuk magnet kekal, cara kamu lukis dia adalah seragam dalam satu garisan lah. Dia seragam ini dia macam ni. Kalau luar dia baru dia akan berbentuk lengkungan north to south. Dia dalam satu corak yang seragam dan dia adalah daripada north to south. Okey, kamu perlu tahu kedua-dua tu. Kenapa kamu perlu tahu kedua-dua tu? Baru kamu boleh memasuki 4.1 lah, sebab kita sekarang nak mengkaji interaksi di antara medan magnet ini. Okay, kita nak kaji hari ini, kita nak kaji interaksi di antara medan magnet ini. Apabila dia dimasuki di sini, apa dia punya kesan dia. Jadi itu yang kita nak kaji lah. Okay, jadi sebelum kita kaji dia, kalau kamu tengok konduktor pembawa arus, itulah yang pertama tadi. Yang kedua ialah medan magnet kekal tadi, yang kita belajar untuk magnet kekal tu. Alright, so kita tengok di bawah. Okey, corak medan magnet paduan. Okey, tak apa. Kita lihat terus ke daya lastik ataupun medan lastik tu. Okey, yang ini ya muka surat ketiga lah. Kamu tengok muka surat ketiga ataupun muka surat 138. Okey. Jadi apabila yang ini dia cuma lukis keratan rentas dia, yang ini dia cuma lukis keratan rentas. Kalau kamu tengok simbol dia adalah simbol X, apa maksudnya? Simbol X bermaksud simbol X bermaksud arah arus adalah ke dalam kertas lah. Apabila kamu gunakan petua tangan kanan nanti kiri, nanti kamu akan tunjuk dia ke dalam kertas. Okey, yang kedua, kalau simbol titik ni adalah keluar. Okey, keluar. Jadi kita cuba menggunakan mempelajari apakah kesan dia. Okey, seperti yang kita tahu, magnet kekal ini north, ini adalah south. Dia punya corak dia adalah seragam kan? Corak dia adalah seragam. Okey, so sekarang ini tadi apa? Keluar ke masuk? X ialah ke dalam kan? So kalau ke dalam, cara kamu nak tentukan, ingat masih guna petua genggaman tangan kanan lah. Kalau nak tentukan untuk dawai. Okey, dia masuk. Kalau dia masuk, apa corak dia? Ikut arah jam kan? Tak payah lukis banyak lah, mungkin kamu lukis satu saja. Dia adalah ikut arah jam. Betul tak?
Dia ikut arah jam kan. Okey, apabila dawa itu dimasukkan di tengah-tengah medan magnet kekal, apa yang berlaku? So, untuk tentukan mana arah daya dia, kamu lukis dulu corak di sini. Okey, dia adalah ikut arah jam kan? Dia ikut arah jam. Okey, dan kita tahu bahawa medan magnet ni, untuk magnet kekal north south ni, dia adalah daripada north to south. Jadi, katakan kita nak lukis 5 garisan ni lah. So, apa yang berlaku? Okey. Pada dia ada atas bawah ni, kamu perhatikan sini atas dan bawah tu. Pada garisan atas dia sama arah kan? Dia ke kanan. Manakala di sebelah bawah ni, okey, tunggu kejap saya tunjukkan. Okey. Yang ini sama arah, yang bawah tu lawan arah. Jadi yang lawan arah tu akan menyebabkan kurang garisan medan magnet tu terpesong ke bawah. Okey, contohnya yang ini. Apabila dia bergerak, dia akan terpesong sebab dia akan ikut arah ni. Okey. Dia akan terpesong ke atas. Okey, ini pun terpesong ke atas. Kalau dia ada banyak lagi, dia terpesong ke atas. Manakala yang ini, mungkin dia masih boleh lalu di bawah lah. Okey, tempat di mana dia lawan arah akan lebih kurang lah. Dia punya garisan medan magnet yang terpesong ke bawah tu adalah lebih kurang. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, okay, lebih banyak garisan medan magnet terpesong ke atas disebabkan oleh arah dia yang sama. Jadi sekarang persoalan dia yang cikgu nak tanya kepada kamu ialah kawasan mana yang lebih kuat, atas ke bawah, dari segi medan magnet dia. Kalau kita lihat dari segi medan magnet, ini lebih banyak garisan kan? Kalau lebih banyak garisan, menandakan dia lebih kuat. Manakala kawasan sini, garisan medan magnet yang daripada kiri ke kanan dia lebih kurang. Jadi ini adalah lemah. Jadi, mana daya paduan dia bertindak? Daya paduan bertindak daripada kawasan yang mempunyai daya medan magnet yang kuat ke kawasan yang mempunyai medan magnet yang lemah. Jadi dia adalah bertindak daripada dia adalah bertindak daripada atas ke bawah lah. Ini dia punya daya. Okey, itu kaedah kamu nak lengkapkan lukisan sekiranya soalan menghendaki kamu melukis corak dia, corak medan lastik. Dan medan yang terhasil ni, kawasan kuat dan kawasan lemah tu, kita panggil sebagai medan lastik lah. Medan lastik. Okey, itu dipanggil sebagai medan lastik. Okey, so kita cuba lukis medan lastik yang di bawah tu pula. Okey. Semua lukisan kamu boleh rujuk di muka surat 138 lah. Cuma cikgu nak ajar kamu macam mana nak lukis dia. Okey, sama juga kita tahu dia punya arah generally adalah north to south. Tetapi kita titik tadi masuk keluar. Titik ialah keluar kan? Okey, titik adalah keluar, betul ke? Titik adalah keluar. Okay, kalau dia keluar, dia macam ni lah. Itu menandakan keratan rentas bagi dawai ya. Kalau dia keluar, wire. Kalau konduktor. Kalau dia keluar, dia macam ni. So, mana arah dia? Lawan arah jam kan? Kalau lawan arah jam, sama juga di dalam tu. Jangan kamu lukis banyak, kamu lukis satu cukup. Okay, saya lukis satu saja. Yang penting kamu tahu mana arah dia. Okey. Saya tahu bahawa garis itu adalah daripada kiri ke kanan, north to south. North to south. Jadi apabila saya nak lukis, sebelum tu kamu tentukan mana arah yang sama, mana arah yang tak sama. Yang sama di mana? Atas ke bawah? Kalau dia daripada kiri ke kanan. Bawah kan? Kalau dia let's say kamu nak lukis 1, 2, 3. Tentukanlah berapa garis yang kamu nak lukis. Okey, mungkin dari sini. Pastikan yang terpesong di bawah tu lebih banyak lah.
Kenapa dia terpesong ke bawah? Sebab arah dia adalah sama. Okey, semua ni terpesong ke bawah. Kalau kamu tengok di sini, arah dia, apabila arah sama, dia akan cenderung untuk terpesong ke bawah. Manakala cuma beberapa garis saja yang sampai ke kiri pada arah yang berlawanan. Sebab di sini ada rintangan dia lah. Jadi di sini mana kawasan yang kuat? Yang kuat adalah di bawah kan? Ini kuat, ini lemah. Okey, jadi mana daya paduan dia? Okey, daya paduan dia adalah daripada kawasan kuat ke kawasan lemah lah, daripada bawah ke atas. So inilah arah daya dia. So itu ialah medan elastik untuk dawai keluar. Okey, itu kaedah kamu nak lukis. Alright. Itu ialah cara melukis. Macam mana pula kalau kamu nak gunakan satu petua tangan yang dipanggil sebagai petua tangan kiri Fleming. Bila kita nak guna petua tangan kiri Fleming. Okey, yang ini perhatikan betul-betul macam mana nak gunakan. Okey. So sini ialah daya. Jari ini ialah dipanggil sebagai medan magnet. Medan magnet macam mana kamu nak guna? Apabila kamu nak tunjukkan, pastikan sini adalah utara, sini adalah selatan. Arah dia macam ni. Ini ialah arus. Arus ialah macam ni. Positif ke negatif. Mana arah pengaliran arus tu kamu tunjukkan. So pastikan you punya tangan tu mesti ini 90, sini 90. Okay. Sini pun 90. Okay. Tangan kiri ya. Tangan kiri untuk menentukan mana arah daya dia. Okey, kita nak ramalkan. Okey. Kita cuba guna contoh bawah ni. Okey, macam mana kamu nak tunjukkan? Okey, yang pertama sekali tunjukkan medan magnet. Medan magnet ke mana? Utara ke selatan kan, iaitu daripada kiri ke kanan. Jadi kamu tunjukkan. Arus mana? Arus daripada dalam keluar. Betul? Ini ialah positif, sini ialah negatif. Ini pengaliran dia kan dalam keluar. Jadi sekarang mana daya dia? Daya ke atas. So inilah daya dia. Okey, kita ramal lagi. Kita tengok contoh kalau ada contoh yang lain. Okey. Let's say kita gunakan contoh ini ya. Saya gunakan contoh ini lagi. Mana arus dia? Yang pertama, ini ialah north, ini ialah south. Ini positif, ini negatif. Kamu cuma perlu tahu saja, dua saja. Mana medan magnet, mana pengaliran arus. So, tunjukkan guna tangan kamu sekarang. Yang pertama, tunjukkan medan magnet di mana. Buat dia ikut arahan cikgu. North to south. North to south macam ni kan. Ini ya, jari yang kedua, north to south. Mana arus dia? Dalam ke keluar. Sudah betul kan? Ini tak perlu adjust apa-apalah, dalam keluar. Jadi sekarang mana daya dia? Daya tunjukkan ke atas. So, sinilah daya dia nanti. Kalau soalan suruh kamu ramal, dawai yang loose ini, dia akan lompat ke atas. Bergerak ke atas ataupun terpesong ke atas. Okey, itu ialah apa yang kita panggil sebagai daya ke atas konduktor pembawa arus. Ini ialah dawai ataupun wire tunggal. Ini adalah magnet. Magnet kekal lah. Ini yang kita nak belajar dalam 4.1. Okey, sebelum kita tamatkan, kita cuba contoh dulu. Kalau tidak, kamu tak tahu macam mana nak gunakan petua tangan kiri. Fleming. Okey. Boleh cuba yang inilah. Okey, abaikan ini dulu. Ini ialah faktor-faktor dia. Okey, kenapa? Macam mana kita nak ramalkan sama ada dia bergerak keluar ataupun bergerak ke dalam? Okey, kalau kita perhatikan dia tidak fix. Ini dia ada gegelong. Kalau dia ada gegelong bermaksud dawai itu dia akan boleh berayun lah.
Okey, jadi yang pertama sekali kamu tentukan mana arah pengaliran arus dia. Okey, katakan sini ialah terminal positif, ini ialah terminal negatif. So kamu perlu follow dia. Follow mana dia. Jangan tentukan gunakan atas, tentukan gunakan konduktor yang di celah-celah medan magnet tu di sini kan. So saya tahu arus dia adalah keluar. Okay. Now, ini ialah north, ini ialah south, utara selatan. Macam mana saya nak gunakan petua tangan framing saya? Yang pertama, tak kira lah tangan kamu mesti fleksibel lah. Tunjukkan medan magnet north to south. Mana jari tadi? Jari ini kan north to south. Okay, north to south, katakan tangan kamu macam ni, north to south. Sudah kamu tunjukkan, mungkin tak, north to south. Lepas tu, arus tu kalau dia tak cun, kamu adjust. Arus adalah daripada dalam keluar. Adjust dia. Kamu adjust ikut dalam diagram itulah. So sekarang mana daya dia? Daya dia keluar kan. Jadi apa yang berlaku pada susunan ini ialah dia akan berayun keluar disebabkan oleh daya yang terhasil ataupun daya elastik yang terhasil. Okey. Jadi apakah sebelum kita habis, jadi kamu cuba nanti ada beberapa contoh lagi. Yang ini kita cuba dulu. Mana dia akan? Ini kita panggil sebagai loose wire ataupun konduktor. Bermaksud konduktor tu dia akan tergelincir. Ke arah mana dia tergelincir? Sama juga dia punya prosedur dia. Yang pertama, tengok mana pengaliran arus. Biasanya dia tak macam ni lah. Dia gunakan, mungkin dia gunakan simbol bateri ataupun gunakan button. Kamu tengoklah kalau dia macam ni, bermaksud dia adalah positif ke negatif. Dia tak semudah ini, dia tunjuk mana arus masuk, mana arus keluar lah. Okay, so kita follow dia. Okay, sampai di celah-celah tu sekarang, okay, mungkin tak nampak. Okay, so sekarang kalau kita ikut pengaliran arus dia, sampai di dawai yang ataupun konduktor yang longgar tu ataupun yang boleh tergelincir tu, okay, arus dia adalah ke dalam. Okay, so sekarang soalan dia, ramal ke arah manakah konduktor itu akan tergelincir. Sama ada dia tergelincir ke dalam ataupun tergelincir ke luar. Sama juga guna ini. Okay, cuba. Okay, north to south, tunjuk mana? Tunjuk atas kan? North to south. Sedia sudah buat tangan macam ni lah. North to south. And then mana arus dia? Sekarang arus kamu tak betul kan? Arus ke kanan kan? Sedangkan dalam buku tu arus ke kiri. Ke dalam. So kamu adjust. Ini jangan ubah sudah. Ini sudah di atas. Kamu ubah dia. Jangan ada pelajar dia ubah. Oh ini pun terubah. Jangan. Ini fix macam ni. Ini tukar. Okay. Ikut arus ni. Mana daya sekarang? Daya keluar. Jadi apa yang berlaku pada konduktor tu? Dia akan tergelincir ke arah luar lah. Okay. So itu ialah demonstrasi dia. Cikgu harap kamu boleh cuba nanti. Jangan takat dengar. Pastikan kamu gerak-gerakkan tangan kamu juga. Okay. Last one. Apakah faktor yang menyebabkan daya yang bertindak ni kuat? Okay. Yang pertama, of course yang pertama ialah jarak antara kutub. Okay, yang ini jarak dia. Okay, bermaksud semakin dekat semakin kuat dia punya medan magnet. Yang kedua ialah kekuatan arus. Arus yang mengalir di sini kalau semakin kuat sama juga daya yang terhasil pun semakin besar. Yang ketiga, kekuatan magnet kekal. Okey. 3 dia sajalah. Okey, cikgu ulang balik. Apakah yang menyebabkan dia punya daya yang terhasil tu bertambah? Okey, yang pertama ialah jarak. Yang kedua, kekuatan arus. Yang ketiga, kekuatan magnet kekal. Kalau magnet kekal kamu guna semakin kuat, semakin jauh juga. Okay, jarak tu sama juga. Jarak ni merujuk kepada kekuatan lah.
Okay, kalau katakan kamu rapatkan dia punya kutub tu, of course medan magnet di sini akan menjadi lebih kuat lah. Okay. Kekuatan arus dan kekuatan medan magnet. Alright, so itu sahaja dulu Kak Cikgu tak masuk untuk motor motor arus terus belum lagi. Okay, lepas ni mungkin esok baru cikgu masuk kepada motor arus terus, slow-slow dulu biar kamu faham yang asas dia.